Okey. Okey, jadi untuk hari ni kita akan mula belajar bab 2. Bab 2 ni senang cerita bab yang paling senang dalam dunia ni. Kalau kamu tak score cikgu tak tahulah macam mana. Jadi untuk bab 2 ni adalah bab yang paling senang dalam tingkatan 4. Jadi cikgu harap Hazim memang akan rasa kacanglah bab ni. Boleh Hazim? Saya sentiasa bersedia. Okey, jadi kita akan proceed kepada bab 2. Okey, jadi sebelum kita proceed, cikgu nak untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kita akan masuk kepada bab 2. Okey. Jadi bila cikgu nak masuk kepada bab 2, cikgu nak kamu betul-betul ready sebab kita nota-nota ni kamu akan pakai pada minggu depan. Untuk bab 2, okey, apa yang kita nak belajar dalam bab 2? Okey, yang pertama sekali cikgu tunjuk dulu. Kamu kena tengok dulu apa yang kamu nak belajar. Baru cikgu ajar. Okey, dalam bab 2, dalam bab 2, nama tajuk dia adalah asas nombor. Nama tajuk dia adalah asas nombor. Apa yang ada dalam asas nombor? Okey, dia ada dua je. Yang pertama tentang pertukaran asas. Pertukaran asas. Dan yang kedua dalam asas nombor ni yang pertama. Yang kedua dalam asas nombor selepas kita tukar-tukar asas, kita akan ada operasi asas nombor. Operasi asas nombor. Maksudnya dekat nombor 2 ni kita dah mula masuk kepada operasi. Operasi itu apa? Operasi yang melibatkan tambah, melibatkan tolak, melibatkan darab dan melibatkan bahagi. Jadi sebab tu cikgu pesan sebenarnya, kalau kamu tak reti tukarkan asas, kamu akan hadapi kesulitan, kesusahan sikitlah masa nak buat operasi nanti. Sebab kamu tukar benda yang salah. Jadi cikgu bahagikan kelas untuk asas nombor kepada 2 minggu. Iaitu minggu yang pertama adalah asas nombor tentang penukaran. Iaitu minggu ni lah. Minggu ni. Lepas tu minggu yang kedua iaitu minggu depan kita akan belajar operasi. Minggu ketiga cuti raya. Okey. Jadi inilah dia yang kita nak belajar hari ni tentang pertukaran asas nombor. Okey, ready dah semua? Ready dah? Nak dengar suara sikit ready? Ready go. Okey, baik. Okey, jadi kita akan proceed kepada kita punya kelas. Kita akan proceed kepada kelas kita untuk bab 2 tentang pertukaran asas nombor. Sebelum kita nak tukar kan? Sebelum kita nak tukar, kamu kena faham dulu apa benda asas nombor ni. Apa benda asas nombor ni? Okey, jadi asas nombor cikgu identify dia sebagai kapasiti tempat. Kapasiti tempat. Apa tu kapasiti? Kapasiti ni maksudnya ruang. Kapasiti ni maksudnya ruang. Ruang bagi tempat. Tempat untuk nombor dia terbahagi kepada banyak. Apa tempat dia? Tempat dia benda yang biasa. Ruang, tempat, sah. Lepas tu puluh. Lepas tu ratus. Lepas tu ribu. Lepas tu 10,000 dan seterusnya. Jadi yang kita tengah nak bercakap sekarang adalah kapasiti tu. Kapasiti tu, ruang tu dan tempat. Ruang untuk sah macam mana? Ruang untuk puluh macam mana? Ruang untuk ratus macam mana? Ruang untuk ribu macam mana? Okey, sampai sini. Jelas ke untuk sekarang ni, boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak tanyalah. Selama ni yang kamu belajar ni, kamu tahu tak kamu punya calculation, kamu belajar daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, dia asas berapa?
Cikgu nak tanya kamu. Asas berapa yang kamu pakai? Kalkulator kamu ni asas berapa? Buku-buku kamu yang masa dulu-dulu kamu belajar matematik, nombor-nombor tu semua asas berapa? Hazim tahu Hazim? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Dalam kalkulator daripada sekolah rendah, daripada tadika, kita belajar dalam asas 10. Kita punya pembelajaran dalam asas 10. Kenapa cikgu cakap dia dalam asas 10? Okey. Tengok betul-betul. Kita belajar dulu cara kira dia, cikgu buka dua tempat. Tempat yang pertama sah, tempat yang ke-20. Okey, cara nak kira dalam asas 10. Okey, kita mula dengan sah. Okey, 1, cikgu padam. 2, cikgu padam. 3, cikgu padam. 4, cikgu padam. 5, cikgu padam. 6, cikgu padam. 7, cikgu padam. 8, cikgu padam. 9. Sampai 9, bila kita nak pergi kepada 10, kita dah tak boleh dah letak 10 dekat sah. Sebab kapasiti tempat, ruang tempat untuk asas 10, maksimum dia adalah nombor 9 sahaja. Jadi bila dia dah masuk kepada 10, kamu tempat sah ni dia akan jadi kosong balik. Lepas 9, dia akan jadi kosong balik. Lepas tu nak buat apa? Dia tambah 1 dekat tempat yang seterusnya, iaitu 10. Itu maksud asas nombor. Kalau asas 10, maksimum bagi tempat ni yang dia boleh pegang, kapasiti tempat yang dia boleh pegang adalah nombor 9 sahaja. Okey, jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi kalau cikgu pergi kepada asas-asas nombor ni, cikgu nak kamu faham, asas nombor yang kita nak belajar adalah asas 2 sampai asas 10. Okey, jadi boleh tengok dekat depan. Okey, ini adalah nombor-nombor yang dia boleh pegang dalam satu tempat. Okey, kalau kamu confused, kamu boleh tengok kepada asas 3. Okey, kita akan pergi kepada asas 3. Asas 3, okey. Tadi cikgu terangkan untuk asas 10. Asas 10, kapasiti tempat tu. Nombor paling besar yang boleh dipegang oleh satu tempat sah tadi adalah nombor 9. Bila dah sampai nombor 9, cikgu tambah 1 dekat nombor 10. Okey, kalau kamu confused, boleh tengok kepada asas 3. Tadi cikgu terangkan tentang asas 10. Maksudnya, lepas dah sampai nombor 9 dekat sah, cikgu tak boleh letak 10 dekat sah. Yang tadi, kapasiti maksimum 9 tadi dia jadi kosong balik. Cumanya dia tambah 1 dekat 10. Okey, sekarang kamu boleh tengok kepada asas 3. Asas 3, nombor paling maksimum. Kalau 10, nombor paling maksimum dia 9. 10 tolak 1 dapat 9. Sekarang asas 3, nombor paling maksimum dia adalah 3 tolak 1 dapat 2. Jadi cara kira asas 3 ni macam mana? Masing-masing sila tengok dekat depan. Okey, cara pengiraan asas 3. Cikgu nak kenalkan ni. Cikgu nak kenalkan apa tu asas nombor. Asas 3, yang pertama sekali kamu kena faham, maksimum, nombor yang paling besar untuk sesuatu tempat adalah nombor 2. Maksimum dekat situ adalah nombor 2. Okey, jadi cikgu buat 3 tempat. Cikgu buat 3 tempat supaya kamu lagi nampak. Okey, jadi sekarang ni adalah sah, ini adalah puluh, ini adalah ratus. Okey, cikgu nak mulakan kiraan cikgu. Kos, ni asas 3 asas 3. Tengah fokus ke ni semua? Nak dengar suara sikit. Tengah fokus? Tengah cikgu. Okey, baik. Asas 3, nombor dia ada 0, 1, 2. Okey, cara kira dia. 0, lepas tu 1, lepas tu 2. Lepas tu cikgu tak boleh letak 3. Sebab nombor paling maksimum mesti 2. Jadi, lepas cikgu dah pergi kepada 2 tadi, lepas cikgu dah pergi kepada 2 tadi, cikgu tak boleh langkah 3. Sebab 2 tu paling besar. Jadi nak buat macam mana? Lepas kita dah letak 2, kita letak 0. Cumanya kita akan jadikan dia tempat yang depan dia tambah 1.
Okey, cikgu kira lagi. Cikgu kira lagi. Okey, kosong. Kosong. Ni cikgu terus kira kita kat kosong sah. Kosong. Lepas tu cikgu pergi kepada satu. Satu dekat sah. Lepas tu cikgu pergi kepada dua dekat sah. Lepas tu cikgu nak pergi kepada tiga. Tiga cikgu tak boleh pergi. Sebab dia asas tiga, maksimum dia dua je. Jadi dua tadi dia jadi kosong. Dua ni dia jadi kosong. Cumanya dia tambah satu dekat depan. Bila dia tambah satu dekat depan, dekat puluh tu dia jadi dua. Okey, cikgu teruskan kiraan. Cikgu teruskan kiraan. Okey, macam biasa kita kira mula dengan sab. Okey, kosong, satu. Lepas tu kita bagi dua. Lepas tu cikgu nak pergi kepada tiga tak boleh. Macam cikgu banyak mention, asas tiga nombor paling maksimum dua je. Jadi dia tak boleh pergi kepada tiga. Jadi bila kapasiti dia tu, ruang dia tu tak boleh pergi kepada tiga, dia akan jadi kosong balik. Okey, jadi dekat sini dia jadi kosong. Jadi kita tambah satu dekat sini. Tambah satu kat puluh pula. Tapi masalahnya dekat puluh, bila kita tambah satu, kita jadi tiga. Dua tambah satu jadi tiga. Tapi dia tak boleh jadi tiga. Jadi bila dia jadi tiga, dia akan jadi kosong dekat puluh. Cumanya dia tambah satu dekat ratus. Itu cara asas nombor. Jelas ke semua cara kiraan asas nombor ni? Boleh faham? Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Okey. Faril, macam mana? Boleh jelas sikit Faril? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, Syifa, jelas? Jelas cikgu. Okey. Okey, kalau jelas cikgu nak tanya kamu, kenapa tak ada asas satu dekat sini? Siapa boleh jawab? Kenapa Berarti dia digit mula kosong. dengan asas dua? Kenapa tak ada asas satu? Sebab nanti digit dia kosong. Ya, betul. Kalau asas dua, nombor paling maksimum dia 2 tolak 1, 1. Tapi kalau kita cakap asas satu, bila kita cakap asas satu, ruang dalam tempat tu 10, 100 kamu kosong. Jadi kosong tak ada nilai. Jadi sebab itulah dia mula dengan asas dua. Asas satu tak ada. Dia tak ada nilai. Macam mana? Boleh faham semua? Nak dengar suara sikit. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Baik. Jadi, asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cikgu namakan dia sebagai asas lain. Asas 10, cikgu namakan dia sebagai asas 10. Asas 10 kan? Cumanya dekat sini asas 10 sebagai benchmark. Sebagai benchmark. Jadi untuk penukaran asas nombor, kita ada dua jenis penukaran. Apa tu? Penukaran yang pertama, kita akan belajar asas lain, asas lain kepada asas 10. Ni yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar pula asas 10 pergi kepada asas lain. Okey. Jadi inilah tentang penukaran nombor asas. Penukaran asas. Okey, setakat ni. Setakat ni boleh jelas lagi? Izzuan, boleh jelas Izzuan? Boleh cikgu. Okey, baik. Jadi jangan kamu pelik kan? Kenapa lama sangat cikgu kat sini? Cikgu nak kenalkan kamu asas. Okey. Jadi untuk asas 10 dengan asas lain, dia ada cara dia. Nombor-nombor dia tu ada kesamaan dia. Jadi cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi masing-masing tengok juga dekat depan, cikgu akan ambil asas 3. Cikgu akan ambil asas 3. Masing-masing boleh tengok kat depan. Asas 3 dengan asas 10. Okey, dekat sini cikgu buat asas 10. Asas 10 ni kamu jangan pening. Dikira macam biasa. Tapi asas 3, asas 3, cikgu kira ikut nombor asas cikgu. Wawa boleh follow up lagi tak ni Wawa? Boleh. Okey. Jadi asas 10. Okey, cikgu mula kira dia kosong. Jadi asas 10 cikgu kosong. Jadi asas 3 cikgu pun kosong. Okey, kosong ni tak apalah, dia tak jadi masalah. Bila cikgu pergi kepada asas 10, cikgu dah masuk 1. Okey, 1. Dekat asas 3 pun sama, dia jadi 1.
Jadi cikgu letak 1 kat situ. Asas 10 cikgu 2. Cikgu letak dia 2. Lepas tu asas 3 dekat atas ni. Sar tadi 1. Dia akan jadi 2 juga. Tapi asas 10 cikgu 3. 3. Cumanya dekat asas 3 ni. Cikgu tak boleh letak nombor 3 sebab maksimum dia 2. Jadi dia akan jadi kosong. Cumanya tambah 1 dekat depan. Jadi bila asas 3. Kita jadikan dia 10. Nombor asas 10, nombor dia 3. Tapi asas 3, bila kamu nampak 10 asas 3, nombor dia sama dengan 3 asas 10. Itu maksud cikgu. Itu maksud cikgu. Sebab tu cikgu cakap nak tukarkan asas. Cikgu tak cakap nak ubah nilai. Cikgu nak ubah bentuk. Okey, cikgu terus kira kan. Okey, 0, 1, 2, 3, cikgu letak 4. Bila cikgu letak 4, cikgu tak boleh letak sini jadi 14. Cikgu akan mula kira macam biasa. Cikgu daripada 0 tadi, cikgu jadikan dia 1. Jadi, 11. 11 asas 3, nilai dia sama dengan 4 asas 10. Itu maksud dia. Jadi inilah yang kita nak belajar. Kalau daripada asas 3 asas 10 nak tukarkan jadi asas 3 macam mana? Kalau daripada asas 3 nak tukarkan kepada asas 10 macam mana? Yang tu kita nak belajar. Kita nak tukarkan je. Kita tak ubah pun nilai dia. Jelas ke semua ada kat situ? Nak dengar suara sikit. Alright tak alright tu? Kurang orang. Alright. Alright. Siti Nur Aini, alright tak alright? Alright, cikgu. Okey. Jadi itulah selalu kan. Bukan apa. Cikgu bila mengajar untuk form 4 tentang asas nombor, pelajar dia selalu ingat yang kita ubah nilai. Kita tak ubah nilai. Kita tak ubah nilai. Nilai dia tetap sama, cumanya bentuk dia berbeza. Bentuk dia berbeza. Bila kamu nampak nilai dia tu nombor dia nombor lain. Tapi sebenarnya nilai dia sama. Cumanya dekat sini dalam keadaan asas 3. Kat sini dalam keadaan asas 10. Okey. Jadi cikgu akan teruskan kepada penukaran asas nombor. Cikgu akan terus pergi kepada penukaran asas nombor. Nanti kamu jangan pelik pula. Cikgu tak ajar pun macam mana nak dapatkan tempat ni. Macam mana nak dapatkan tempat satu. Ni nanti cikgu ajar. Cikgu nak bagi kamu faham dulu. Ikut je. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang kita akan pergi kepada contoh yang pertama. Masing-masing boleh tengok. Cikgu nak ajar kamu apa sekarang? Cikgu nak ajar kamu asas lain nak tukar kepada asas 10. Ni yang cikgu nak ajar yang pertama. Nanti bila habis cikgu ajar, kalau kamu faham, kamu tik macam ni. Okey, jadi asas lain. Asas lain ni apa? Asas daripada asas 2 hingga asas 9. Nak tukar kepada asas 10, cikgu panggil teknik jadual. Teknik jadual. Cikgu buat jadual dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok teknik jadual dekat depan. Cikgu namakan dia teknik sebab cikgu tak nak kamu tertukar. Ada yang tertukar, dia buat dah betul tapi dia tertukar dengan dua teknik ni. Jadi cikgu akan proceed kepada teknik jadual. Teknik jadual. Okey, dia senang je lah. Kamu janganlah gabrak. Okey, teknik jadual dekat sini, kegunaan dia adalah kita nak tukarkan asas lain. Iaitu asas 2 hingga asas 9 menjadi asas 10. Okey, kamu kena ingat nanti minggu depan semua calculation mesti dalam asas 10. Sebab kalkulator kamu asas 10. Okey, jadi cikgu nak mula tunjuk dekat depan. Cara kamu nak kenal sesuatu nombor tu dalam asas berapa, kamu tengok ada nombor kecil dekat belah bawah. Kalau dekat sini dia tulis 122, ada nombor kecil 3 tu, maksudnya 122 asas 3.
Daripada segi penulisan penting juga. Sebab ada student, dia pergi tulis 122, dia buat 3 kecil dekat atas. Kalau 3 ni kecil dekat atas, kita panggil dia kuasa 122 kuasa 3. Tapi kalau nombor 3 tu dekat kecil dekat belah bawah, kita panggil dia asas 122 asas 3. Jelas semua daripada segi penulisan, boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi kalau cikgu pergi kepada 74 ada 8 kecil, maksudnya 74 ni dalam asas berapa? 8. Ya, pandai. Macam mana Syifa tahu dia asas 8? Siapa tu? Syifa ke? Macam mana tahu Sebab dia ada asas? 8 kamu. Ya, pandai. Itu cara kita nak tengok nombor tu dalam asas berapa. Kita tengok sahaja nombor dekat belah bawah. Jadi sekarang cikgu nak ajar kamu nak tukarkan 122 asas 3 menjadi asas 10. Kita nak tukarkan dia, berapa nombor dia, berapa nilai dia kalau dia dalam keadaan asas 10. Jadi senang je cara dia. Mula-mula, step pertama. Tengah fokus ke ni? Cikgu nak kamu fokus ni. Tengah fokus ke? Always. Apa ke? Okey, baik. Step pertama, 122 kamu tulis balik 122. Step yang kedua, step pertama cikgu tunjuklah. Step pertama tulis nombor. Tulis nombor. Okey. Cikgu tulis balik. Ni step pertama kita, tulis nombor. Step yang kedua, cikgu buat warna biru. Step yang kedua, tulis asas. Asas dia 3. Kita tulis 3, kita tulis 3, kita tulis 3. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, tulis kuasa. Tulis kuasa. Kuasa dia kita mula daripada kanan ke kiri. Kita mula daripada kanan ke kiri. Jadi nak tulis macam mana? 0, 1, 2. Kita kira dia macam tu. Kalau dia ada lagi ke depan, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi disebabkan nombor ni ada 3 je, kita buat 0, 1, 2. Okey. Jelas ke 3 step yang cikgu tunjuk kat depan? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Baik, mantap. Jadi inilah kita punya jadual. Inilah kita punya jadual. Okey. Jadi bila cikgu buat jadual dia macam ni, bila kamu dah faham 3 step ni, baru kamu boleh pergi kepada calculation. Calculation nak tukarkan asas ni adalah atas darab bawah. Cikgu ulang balik sekali. Atas darab bawah. 1 darab dengan 3 kuasa 2, kita buat kurungan. 1 darab 3 kuasa 2. Lepas tu, 2 darab dengan 3 kuasa 1. Jadi apa hubungan dia? Hubungan dia kita letak tambah. Lepas tu kita tulis 2 darab 3 kuasa 1. Lepas tu kita buat lagi. Tambah 2 darab 3 kuasa 0. Itu sahaja. Lepas tu kiralah. Kiralah. Okey, untuk kiraan asas nombor, kamu jangan pening-pening. Kalau dia dalam keadaan kuasa 1, kalau dia dalam keadaan kuasa 1, apa-apa nombor kuasa 1, dia akan dapat balik nombor tu. Contoh, 3 kuasa 1, kamu akan dapat balik nombor 3. Itu kalau dia kuasa 1. Ni cikgu tunjuk dekat situ. Okey. Jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Kalau nombor tu kuasa 0, 3 kuasa 0, apa-apa nombor kuasa 0, kita akan dapat 1. 1000 kuasa 0 pun kamu akan dapat 1. Jadi dekat sini kita akan baca 1 darab 3 kuasa 2. 1 darab 3 kuasa 2, kamu boleh tekan kalkulator, kamu dapat 9. Tambah 2 darab 3 kuasa 1. Alamak, kuasa 1 tak tahu nak macam mana. Ingat, kalau kuasa 1, dia dapat balik nombor dia. Maksudnya dekat sini kamu baca dia 2 darab 3 dapat 6. Okey, tambah
2 darab 3 kuasa kosong. Tak reti nak buat kalkulator kuasa kosong. Jadi kamu kena ingat apa-apa kuasa kosong dia dapat 1. Maksudnya dekat sini kita baca 2 darab 3 kita dapat 6. Silap. 2 darab 1 kita dapat 2. Tu cara dia. Jadi lepas tu kita tambahkan dia. 9 tambah 6 tambah 2. Kita dapat 17. 17 yang kita dapat ni, kita kena letak 10 dekat kecil. Menandakan dia asas 10. Jadi dekat sini kita baca dia macam mana? 122 asas 3. Nilai dia sama dengan 17 asas 10. Jelas ke semua? Jelas cikgu. Okey. Faril macam mana Faril? Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Syifa macam mana Syifa? Boleh faham ke? Boleh cikgu. Okey. Okey. Siti Nur Aini sempat salin tak tu semuanya? Sempat cikgu. Okey. Faiz, cikgu ada ahli baru ni, lelaki. Cikgu request. Cikgu Faris, boleh ke saya nak pelajar lelaki? Kesian Hazim dengan Faril 2 orang je. Dulu ada Jad, ada Afham. Orang kena berhenti sebab dia nak bagi adik dia orang masuk tuition pula. Lala ada Izzuan, ada Azim. Azim, jelaskan ni Azim. Faiz. Saya. Faiz, jelaskan Faiz. Jelas. Alhamdulillah. Maaf lambat cikgu. Tak apa. Okey. Cikgu nak dengar Wawa. Wawa, macam mana Wawa? Penjelasan daripada cikgu jelas ke? Jelas. Okey. Okey, dah salin ke semua? Sempat salin dah? Cikgu. Sempat. Okey. Cikgu. Okey. Ya. Ada soalan nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Cikgu buka. Tak ada. Tak ada. Okey, cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Jadi cikgu tak nak student cikgu dia cakap cikgu ubah nombor. Cikgu ubah nilai. Cikgu nak kamu faham dekat sini 122 asas 3 ni nilai dia sama je. Dengan 17 asas 10. Nilai dia adalah nombor yang sama. Jadi kamu jangan, cikgu kenapa dekat asas 3 ni nilai dia besar? Kenapa asas 10 nilai dia kecil? Okey, cikgu ada analogi dia. Cikgu ada analogi dia. Analogi dia cikgu nak teruskan tapi cikgu nak kamu fokus. Cikgu nak kamu fokus. Okey, jadi kalau kamu pelik, cikgu teruskan. Kalau kamu pelik, kenapa asas 3 nombor dia lagi besar? Kenapa asas 10 nombor dia lagi kecil? Sekarang masing-masing boleh tengok definisi balik. Definisi untuk asas nombor, cikgu cakap apa? Kapasiti. Makin besar asas tu, makin besar ruang dia. Cikgu ulang lagi sekali. Makin besar asas tu, makin besar ruang dia. Jadi, dekat sini, cikgu buat satu analogi. Cikgu buat satu analogi. Cikgu pakai baldi. Cikgu pakai baldi. Baldi ni dia ada measurement. Cumanya bila dia dalam asas 10, baldi dia lagi besar. Measurement dia sama. Measurement dia sama. Measurement dekat tepi dia sama tau. Sama. Cumanya bila dia asas 10, kapasiti dia lagi besar. Ruang dia lagi besar. Ruang lagi besar. Cikgu nak terang ni kejap. Ruang lagi besar. Tapi kalau dia asas 3, ruang dia lagi kecil. Jadi bila ruang dia lagi kecil, jadi dia makin tinggi. Dia makin tinggi. Jadi bila dia dalam keadaan asas 3, measurement dia dekat tepi ni sama. Cara nak ukur tepi ni sama. Cuma ruang untuk asas 3 dia lagi kecil. Bila ruang lagi kecil, bila kita isi air yang sama,
air yang sama banyak, contoh dekat asas 10 cikgu isi kat sini, cikgu dapat tinggi ni je aras air dia. Tinggi ni je aras air dia. Tapi bila cikgu ambil nilai air yang sama isi kepada ruang lagi kecil, dia akan terlihat lagi banyak. Dia akan terlihat lagi banyak. Padahal jumlah air itu sama je. Cumanya baldi dia berbeza. Kalau dia asas 3, asas dia kecil, baldi dia kecil. Kalau asas 10, asas dia lagi besar, baldi dia lagi besar. Jadi, jangan kamu pelik pula. Nombor ni lagi besar, nombor ni lagi kecil. Sebab kapasiti. Macam mana? Jelas ke? Boleh faham semua? Jelas. Okey. Faril. Macam mana Faril? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Izzuan. Macam mana Izzuan? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Cikgu nak tanya. Siti Nur Aini. Jelas? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Inilah maksud cikgu. Inilah maksud cikgu. Kapasiti. Ruang. Okey. Jadi, kenapa cikgu terangkan tentang kapasiti ni? Sebab ramai orang pertikai. Kenapa dekat sini nombor dia lagi besar? Kenapa dekat sini nombor dia lagi kecil? Jadi, cikgu wujudkan analogi ni. Okey, habis. Nanti daripada analogi ni, kamu boleh cek jawapan kamu tau. Contoh dekat sini asas 3 disuruh tukarkan kepada asas 10, tiba-tiba kamu dapat nombor tu lagi besar, kamu dapat 145 asas 10. Bila kamu dah dekat keadaan ni, kamu tahu terang-terang benda ni salah. Okey, jadi cikgu nak proceed kepada satu lagi contoh. Cikgu nak proceed kepada satu lagi contoh, lepas tu kita buat latihan. Boleh cikgu nak proceed satu lagi contoh? Boleh cikgu. Okey, ni contoh yang pertama. Kita pergi pula contoh yang kedua. Okey, ni adalah contoh yang kedua, iaitu cikgu ambil dekat sini je. 7, 8, 5, 6, ada 9 dekat kecil ni. Okey, daripada sini cikgu nak tanyalah kamu semua, ini nombor asas berapa? Ni nombor asas berapa agak-agak? Asas 5. Asas 5. Lagi. Ni nombor asas berapa? 7, 8, 5, 6. Ada 9 dekat kecil. Ni nombor asas berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 9. Asas 9 cikgu. Asas 9. Dia. Kenapa Hazin cakap asas 9? Sebab terletak elok 9. Ada kecil. Betul. Ni ada 9 kecil dekat belah bawah. Jadi cara kamu nak tengok dia asas berapa, kamu tengok nombor kecil dekat belah bawah. Jadi belah bawah ni dia tunjuk 9. Jadi dekat sini nombor dia dalam keadaan asas 9. Jelas semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Okey, baik. Jadi, dekat sini cikgu akan ajar kamu nak tukarkan kepada asas 10. Ikut 3 step yang cikgu ajar tadi. Step yang pertama, apa? Kita tulis balik 7, 8, 5, 6. Kita tulis balik 7, 8, 5, 6. Okey, step yang kedua apa? Kita tulis balik. Tadi kita tulis nombor. Sekarang kita tulis nombor asas dia. 9. Dia asas 9. Jadi kita tulis 9, 9, 9, 9. Step yang ketiga apa? Step yang ketiga, kita tulis dia punya kuasa. Kuasa mula daripada mana? Mula daripada kanan. Ya ke cikgu bagi tahu? Ini cikgu bagi tahu 3 step ni. Ini 3 step ni kamu kena salin elok-elok. Ni 3 step ni. Jadi kuasa kita mula daripada kanan ke kiri. Dekat sini kanan. 0, 1, 2, 3. Itu cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okay. Jadi inilah jadual dia. Jadi kat sinilah kita nampakkan dia punya jadual. Jadi dekat sini cikgu buat dia punya jadual. Okey. Jadi sebab tu cikgu cakap, bila asas lain nak tukar kepada asas 10, kita pakai kaedah jadual. Faiz, jelas ke Faiz? Boleh faham?
Faham cikgu. Faham. Izzuan macam ni Izzuan? Boleh faham Izzuan? Faham cikgu. Okey, Syifa macam mana Syifa? Boleh faham Syifa? Boleh cikgu. Oh, Syifa kat luar pun boleh faham. Kamu yang dekat depan ni kena lagi faham. Syifa keluar gimana tu? Pergi jumpa abang kat asrama. Oh, jumpa abang. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita dah ikut, dah nampak jadual ni nak buat apa? Atas darab bawah. 7 darab 9 kuasa 3. Kamu tulislah 7 darab 9 kuasa 3. Dah selesai yang ni. Kemudian yang ni pula. Tapi kamu kena buat hubungan dia. Hubungan dia tambah. 8 darab 9 kuasa 2. Tambah dekat sini 5 darab 9 kuasa 1. Tulislah 5 darab 9 kuasa 1. Tambah dekat sini 6 darab 9 kuasa 0. Tulislah 6 darab 9 kuasa 0. Kamu jangan buat pening pula. Benda senang je ni. Okey. Jadi dekat sini kita tekan pula dalam kalkulator. 7 darab 9 kuasa 3. 7 darab 9 kuasa 3. Cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 7 darab 9 kuasa 3. 5,000. Cuba tekan. 5,000. 103. 103. Ya, 103. Pandai. 8 darab 9 kuasa 2. Tekan kalkulator dapat berapa? 648. 648. Tambah 5 darab 9 kuasa 1. 9 kuasa 1 maksudnya berapa? Siapa boleh beritahu dulu? 9 kuasa 1 maksudnya? 9. 9 kuasa 1 dapat balik berapa? 9. Ya. Jadi 5 darab 9 dapat berapa? 45. Ya. Tambah 6 darab 9 kuasa 0. Kalau 9 kuasa 0, apa-apa nombor dalam matematik kuasa 0, kita dapat berapa? 1. 1. Kita dapat 1. 6 darab 1 dapat berapa? 6 darab 1. 6. Itu pun lama. 6 darab 1 dapat berapa semua? 6. Ya Allah. 6. Okey. Okey, habis. Okey, cikgu nak kamu tambahkan semua. Kita nak tengok nombor mana lagi besar. Okey, tambah 5103 tambah 648 tambah 45 tambah dengan 6. Tekan kalkulator dapat berapa semua? 5,802. 5,802. Jadi dekat sini nombor ni asas 9. Tapi bila kita tukar kepada asas 10, kita dapat 5,802. Ingat 3 je step yang cikgu ajar tadi. Tulis dulu dia punya nombor, tulis pula dia punya asas, tulis pula dia punya kuasa. Itu je. Sebab tu cikgu cakap ini adalah bab yang paling senang dalam form 4. Itu bila kamu nampak dalam trial SPM kamu nanti penuh dengan bab 2, itu adalah rezeki untuk kamu. Orang kata rezeki exam. Okey. Semua jelas ke semua cara nak tukarkan asas lain kepada asas 10? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat beberapa soalan. Kita akan pergi kepada soalan E dan soalan F. Okey, dalam buku modul sama ke lain? Cikgu nak tanya. Dalam buku modul yang cikgu suruh beli tu sama ke lain E dengan F ni? Azim, Sama beli cikgu, tak? sama. Oh, sama E dengan F tu sama? Sama cikgu. Okey, baik. Alang-alang tu kita terus buat. Okey, kita pergi kepada E, soalan E dulu. Okey, cikgu nak masing-masing selesaikan soalan E. 542 asas 6. Untuk yang baru, tak apa. Nanti cikgu akan bagi link nak beli buku modul. Dah siap ambil gambar hantar kat cikgu
Okey, bagus. Dah dihantar kat cikgu. Siapa yang salah ni kita boleh bagi tahu cikgu, mana yang tak faham, cikgu akan terangkan. Izwan dapat buat tak tu Izwan? Nanti dah siap hantar kat WhatsApp cikgu ni nombor WhatsApp cikgu. 0113951821. Okey, bagus. Faril dah hantar. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Pak Isani. Okey, senang je kan? Okey, Dami Aisyah, bagus. Bagus, tak ada masalah. 1 minit lagi semua. Siapa yang ada masalah bagi tahu cikgu Faril, macam mana Faril? Alright je kan? Okey cikgu. So far senang. Okey, senang je, jangan risaulah. Okey, wah. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi, good job. Cikgu nampak masing-masing boleh jawab dengan mudah. Benda ni benda yang senang je. Jadi, cumanya ada cikgu nampak, cikgu tak nampak jadual. Cikgu tak nak, cikgu nak nampak jadual. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan E. Boleh ke semua cikgu nak mula buat soalan E? Boleh ke cikgu nak buat soalan E? Boleh cikgu? Ayo diam. Dah ngantuk ni, nak berbuka dah ni. Okey, cara dia step pertama, kamu kena nampakkan dia punya jadual sebab ada pemeriksa dia anggap jadual tu jalan kerja. Macam cikgu. Okey, jadi 542. Tulis nombor dia dulu 542. Tulis dia punya kuasa, dia punya asas 666. Lepas tu tulis apa? Tulis dia punya kuasa untuk asas. Kita mula pada kanan ke kiri. 012. Itu je. Jadi dekat sini kamu buat jadual. Kamu kena nampakkan dia punya jadual. Betul cikgu cakap. Ada yang buat jalan kerja macam tu terus. Tak jadi masalah. Cumanya cikgu tak tahu kamu dekat sekolah mana, siapa ajar kamu matematik. Ada guru menganggap jadual ni jalan kerja. Jadi cara dia atas darab bawah lah macam biasa. Tapi kamu buat semua betul lah, tak jadi masalah. 5 darab 6 kuasa 2 tambah 4 darab 6 kuasa 1 tambah 2 darab 6 kuasa 0.
Okey, kita selesaikan 5 darab 6 kuasa 2 kita dapat 180. Tambah 4 darab 6 kita dapat 24. Tambah 2 darab 6 kuasa kosong maksudnya 2 darab 1 kita dapat 2. Kat sini kita tekan kalkulator 180 tambah 24 tambah 2 kita dapat 206. 206 dekat sini untuk nombor asas kamu kena tulis 10 kecil-kecil. Jadi dekat sini jawapan untuk E 542 asas 6 bila ditukarkan kepada asas 10 kamu akan dapat 206 asas 10. Jelas ke semua soalan E? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Semua nak dengar suara sikit. Jelas ke setakat ni? Jelas cikgu. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada soalan F. Cikgu nak kamu cuba buat soalan F. Okey, good job awak. Bagus, tak ada masalah. Okey, bagus Faril. Senang je. Siapa yang cakap susah ni, kita kena analisis balik dia punya pendaraban. Dia punya cara guna kalkulator sebenarnya. Okey, bagus. Good job. Waalaikumsalam. Senang je. Cikgu baca je tau kamu punya WhatsApp. Jangan risau. Jangan ingat cikgu palau pula. Siti Nur Aini, setakat ni senang je kan? Senang je. Ke susah dah? Senang ke susah tu? Tifa, setakat ni senang ke susah? Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, semua cikgu nak mula buat dekat depan, boleh ke? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Alright. Jadi cikgu nak habis je cikgu ajar soalan ni, cikgu kamu dah boleh faham dah.
Sebab cikgu nak ajar yang lain pula. Cikgu nak ajar yang lain pula. Okey. Jadi kelas kita tak lama pun. Kalau kamu ingat 2 jam tu lama, kamu tersilap sebenarnya. Kelas kita 2 jam ni adalah orang kata cukup-cukup untuk sesi penerangan, sesi contoh dan sesi latihan. Penerangan yang cukup, contoh yang cukup, latihan yang cukup. Okey, kita pergi kepada soalan F. 2, 1, 4, 3, asas 7. Siapa yang salah, salin pembetulan. Yang pertama kita nampakkan dia punya apa? Dia punya jadual. 2, 1, 4, 3 kita salin dulu 2, 1, 4, 3. 7 kita salin 7, 7, 7, 7. Kemudian kita nampakkan dia punya kuasa 0, 1, 2, 3. Okey, jadi lepas ni kita buatlah. Nampakkan dia punya jadual. Okey, inilah jadual dia. Okey. Jadi daripada jadual ni kita akan mulakan kiraan kita. 2 darab 7 kuasa 3 atas darab bawah. Jadi 2 silap. Jadi atas darab bawah kita dapat 2 darab 7 kuasa 3 tambah 1 darab 7 kuasa 2 tambah 4 darab 7 kuasa 1 tambah 3 darab 7 kuasa 0. Okey, kemudian kita nak selesaikan 2 darab 7 kuasa 3 kita akan dapat 686 tambah 1 darab 7 kuasa 2 kita dapat 49 tambah 4 darab 7 kuasa 1 maksudnya 4 darab 7 kita dapat 28 tambah 3 darab 7 kuasa 0 maksudnya 3 darab 1 kita dapat 3. Jadi dekat sini kita selesaikan 686 tambah 49 tambah 28 tambah 3 kita dapat 766. Asas 10. Jadi inilah dia punya jawapan. Bila 2, 1, 4, 3 asas 7 kita tukarkan kepada asas 10 kita dapat 766. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, kod ada yang bertanya, cikgu kenapa kuasa 0, kenapa kuasa 1, kenapa kuasa 2, kenapa kuasa 3? Kalau ada kenapa kuasa 4, kenapa kuasa 5, kenapa kuasa 6 dan seterusnya. Cikgu akan terangkan kenapa. Okey, yang pertama adalah kita kena faham kedudukan. Kedudukan dekat sini sah. Jadi bila sah kita ada 1 je. 1 dekat sini dia tak ada 0. Sebab tu kita letak dia 0. Okey, tak faham? Okey, kita pergi kepada kedudukan yang seterusnya. Kedudukan yang seterusnya 10. 10 dekat sini 1, 0. Ada berapa 0 dekat sini? 0 dia ada 1 sebab tu dia ada 1 dekat sini. Kedudukan yang seterusnya adalah ratus. Okey, ratus maksudnya 100. 0 dia dekat sini ada 2. 1, 2. Sebab tu dia kuasa 2 dekat sini. Dan seterusnya kita nampak dia punya kedudukan yang seterusnya adalah ribu. Ribu dekat sini ditulis dalam keadaan 1000. Maksudnya dia ada 3 kosong. 1, 2, 3. Sebab tu dia kuasa 3. Semuanya ada penjelasan dia masing-masing. Jadi ini kamu boleh salinlah nota dia. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham ke? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Jadi janganlah kamu ingat, cikgu kita ni memang ada start kuasa tu main letak je ke? 0, 1, 2, 3. Sebab tu cikgu cakap, kuasa mesti mula daripada kanan. Ada yang tadi buat ke kiri tadi, tak apalah. Okey, dia mula daripada kanan. Bukannya dia suka hati dia buat daripada kiri ke kanan ke kiri. Tak. Dia punya kuasa bergantung kepada dia punya tempat. Inilah penjelasan untuk kuasa. Kalau sempat salin. Penjelasan susunan kuasa. Ini kita punya nota. Okey, jelas ke? Boleh faham? Azim jelas ke Azim? Okey. Cikgu nak tanya Faiz. Jelas ke Faiz? Boleh faham? Jelas dan faham. Okey. Izzuan macam ni Izzuan? Boleh faham ke Izzuan? Boleh juga. Okey.
Jadi selesai sudah, habis sudah, cikgu tunjuk dekat depan. Kita akan teruskan kita punya kelas. Okey. Jadi kita nak teruskan kelas kita ni. Cikgu nak tengok sikit masing-masing. Boleh buka kamera. Mana ni? Hazim mana? Jadi masing-masing kita nak masuk kepada bahagian yang kedua dah kelas kita. Faril, jelaskan ni semua Faril yang cikgu terang tadi. Jelas cikgu. Okey, Scarlett. Cikgu tak sebut lagi nama Scarlett hari ni. Scarlett macam mana Scarlett? Okey je cikgu. Okey. Faiz, cikgu nak tanya. Faiz duduk mana Faiz? Faiz duduk mana? Duduk mana? Negeri mana? Oh, Johor. Okey. Okey. Jadi Wawa, setakat ni okey ke kelas kita? Okey. Okey. Ain Batrisha okey ke Ain Batrisha, boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu akan teruskan kelas kita. Apa yang cikgu bagi tahu dalam kita punya kelas untuk hari ini? Yang pertama, kita nak belajar tentang penukaran asas. Dalam penukaran asas yang kita dah belajar tadi adalah teknik jadual, iaitu cara nak tukarkan asas lain. Asas lain ni maksudnya asas 2 hingga asas 9. Kita nak tukarkan kepada asas 10. Jadi dekat sini kita akan proceed kepada terbalik pula. Siapa yang dah boleh faham, dia boleh buat tik ni. Dia boleh buat tik. Sekarang cikgu nak pergi kepada asas 10 kepada asas lain. Kat sini kita pakai dia teknik bahagi. Siapa pembahagian dia lemahlah dia dekat sini. Tapi cikgu akan ajarlah, cikgu akan tolong. Yang pertama, cikgu akan ajar kamu cara manual. Yang kedua, cikgu akan ajar kamu cara calculator. Cara manual dulu cikgu ajar. Sebab cara calculator tu senang. Sebab bila cara manual selalunya jalan kerja dekat cara manual. Markah dia dekat cara manual. Tapi kalau kamu nak cek jawapan kamu boleh pakai cara calculator. Cikgu akan ajar dua-dua cara. Okey, semua cikgu nak proceed kepada asas 10 nak tukar kepada asas lain. Boleh ke? Boleh cikgu. Nak dengar suara sikit? Okey. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang kita nak belajar tadi asas lain. Sekarang asas 10. Maksudnya nombor tu dalam keadaan asas 10 nak tukarkan kepada asas lain. Asas lain dekat sini maksudnya apa? Asas 2 hingga 9. Ikutlah asas 10 kepada asas 2 ke, asas 10 kepada asas 3 ke, asas 10 kepada asas 9. Jadi dekat sini kita pakai dia teknik bahagi. Teknik ni kamu kena fokus sikit. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada kita punya teknik bahagi. Ni teknik bahagi ni macam mana? Kenapa ni macam ni? Okey. Jadi cikgu akan teranglah. Okey. Jadi cikgu nak kalau boleh sempatkan salin. Sebab nanti kamu boleh ada rujukan. Siapa yang tak sempat, dia akan jadi masalah sikit. Nanti cikgu akan ajar kaedah kalkulator untuk yang senang lagi. Okey, cikgu nak mulakan ni. Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Ayo. Okey, baik. 138 kalau kamu nampak nombor kecil dekat belah bawah ni 10, fahamlah kamu nombor tu dalam asas 10. Jadi, dekat sini kita akan belajar, kita nak tukarkan nombor ni. Ini asas 10 asas 10. Jadi nombor ni kita nak belajar, kita nak tukarkan dia kepada asas 5. Okey, yang ini kamu perlu kepada penelitian supaya tidak cuai. Okey, jadi dekat sini kita pakai teknik bahagi. Teknik bahagi yang pertama sekali kamu kena tulis macam ni untuk kamu nampakkan dia punya bahagi. 138 bahagi 5. Maksudnya ini yang pertama. Yang pertama cikgu buat warna hitam. Jadi teknik bahagi ni yang penting dia adalah baki dia. Yang penting dia apa? Baki dia. Jadi dekat sini yang pertama cikgu buat warna hitam.
138 bahagi 5. Kamu kena faham cara bahagi ni. Ada orang masa sekolah rendah dia main-main sebab dia ingat sekolah menengah dia pakai kalkulator. Malang sekali dekat sini dia kena belajar balik bahagi ni. Dia pakai balik bahagi ni. Jadi dekat sini 5 nak bahagi 1 boleh ke semua? 5 nak bahagi 1 cikgu nak tanya boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi bila tak boleh dekat sini kita nak buat apa? Darab 2. Darab 2, 5 ni kena ambil pula 1 ni tak boleh. Jadi kita kena buat 13. 13 bahagi 5. 13 bahagi 5 dekat sini. Cikgu akan buat. Cikgu ajarlah. Cikgu ajar. Okey. Semua tengok kat depan. Bila dia dalam keadaan asas 5, cikgu tunjuk. Kita kena tulis sifir 5. Ni kalau kamu lemah. Kalau kamu lemah. Cikgu tak boleh nak assume semua orang power kat sini. Okey, kalau semua orang macam Hazim, cikgu okey. Okey, jadi dekat sini 5 darab 1 kita dapat 5. 5 darab 2 kita dapat 10. 5 darab 3 15. 5 darab 4 20. 5 darab 5 25. 5 darab 6 30. 5 darab 7 35, 5 darab 8, 40, 5 darab 9, 45. Bila kamu nampak dia dalam asas 5, kalau rasa lemah, kamu senaraikan dulu sifir 5. Jelas semua step yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi 5 bahagi dengan 1 tak boleh. 5 ambil sampai 13. Jadi 13 ni dia adalah tengah-tengah antara 10 dengan 15. Kita ambil lagi kecil. Jadi dekat sini 5 bahagi dengan 13 kita ambil 2 dekat atas, 10 dekat belah bawah. Jelas ke kat situ? Yang tu kamu faham kan? Kamu faham kan yang tu? Faham cikgu? Faham. Okey, kalau kamu tak faham tu cikgu jam. Okey, dekat sini 13 dengan 10 cikgu nak buat apa? 13 dengan 10. Tolak dia. Pandai. 13 tolak 10 cikgu dapat 3. 8 cikgu bawa turun. Jadi 38. 38 dia adalah dekat sini. Kita ambil dia 7. Iaitu 35. Jadi kita letak 7. Lepas tu kita ambil 35. 38 tolak 35. 8 tolak 5 kita dapat 3. Sampai sini jelas ke cara cikgu bahagi tu? Jelas cikgu. Okey. Jadi yang paling penting dekat teknik bahagi ni adalah baki dia. Baki dia kamu kena bawa keluar. Okey, silap. Okey, cara tulis dia. Dekat sini memang dia kena bahagi dengan 5. 27 kamu tulis dekat sini. Baki dia kamu tulis dekat sebelah 27. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Cikgu, Okey. saya nak tanya. Tanya. Yang bagi secara manual ni dapat markah Ya, dia ada markah dia. Okey, Dia ada markah dia. Sebab ni jalan kerja ni, jalan kerja. Okey. Okey, seterusnya yang nombor 2 cikgu buat warna hijau nak bagi kamu nampak. 27 bahagi pula dengan 5. 27 bahagi pula dengan 5. Jawapan yang tadi bahagi pula dengan 5. 27 nak ambil berapa? Kita ambil 5 iaitu 25. 27 tolak 5, 25, 7 tolak 5 kita dapat 2. Jadi dekat sini apa yang kita nak buat? Kita ambil dia punya jawapan, tulis dekat dalam kurungan. Baki dia 2, kita tulis dekat luar kurungan. Okey, habis. Jelas ke semua? Yang nombor 2 boleh faham? Okey. Boleh cikgu. Okey. Nombor 3, cikgu buat warna biru. 5 dalam bahagi dengan 5. 5 bahagi dengan 5. Jadi dekat sini kita dapat 150. Jadi dekat sini kita tulis yang jawapan kita letak dekat belah dalam, yang baki kita letak belah luar. Okey, nak bahagi sampai berapa? Bahagi sampai kosong. Ni cikgu buat. Bahagi sampai kosong. Bahagi sampai kosong. Jangan sampai bila-bila, letih lah nanti. Okey, bahagi sampai kosong. Jadi, 1 ni pun kamu kena bahagi juga. 1 bahagi dengan 5. 1 bahagi 5 mana boleh. Jadi, kat situlah kita letak kosong. Kosong. 1 tolak kosong dapat 1. Jadi, dekat sini 5
Jawapan kita kosong, baki kita 1. Jadi itulah kita punya jawapan. Okey, untuk pembahagian daripada nombor 1, 2, 3, 4. Cara cikgu bahagi semua jelas ke cara cikgu bahagi? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Cara cikgu bahagi, cikgu harap jelas. Jawapan dia mana? Jawapan dia adalah pada baki. Jawapan dia adalah dia punya baki. Baki dia apa? Baki dia kita ambil daripada bawah pergi ke atas. 1, 0, 2, 3. Jadi kita tulis 1, 0, 2, 3. Maksudnya ni 1, 0, 2, 3 asas 5. Tu cara dia. Jadi kita baca daripada bawah. Bawah dia nombor 1. Tulis nombor 1. Naik atas sikit 0. Tulis 0. Naik atas sikit 2. Naik 2. Naik atas sikit 3. Tulis 3. Inilah jawapan asas 10 tukar kepada asas 5. Semua jelas ke? Boleh faham? Faham cikgu? Okey. Sempat salin ke ni yang cikgu tunjuk ni? Sempat. Sempat, Okey, cikgu. bagus. Okey, jadi kita cuba buat satu soalan. Masa kita singkat. Masa kita singkat. Okey, kurang kain kita singkat. Okey, kita pergi kepada okey. 147 asas 10 tukarkan kepada asas 5. Alang-alang kita dekat asas 5 kan? Kita pakai asas 5. Tukar kepada asas 5. Untuk siapa-siapa yang ada buku modul, soalan ni dekat buku modul. Sama tak muka surat ni? Muka surat 20 sama tak? Faril, sama ke Sama, Faril? Sama. Okey. Buatlah kalau sama. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing tukarkan 147 asas 10 kepada asas 5. Okey, cuba buat. Warna pink lah. Buat Okey, bagus Faiz. Ni dia ke? Scarlett, boleh faham ke Scarlett? Boleh cikgu. Alright. Okey, good job Izwan. Ramai DP kucing. Cikgu pun tak tahulah. Okey, bagus. Yang ada buku kalau boleh buat terus dekat buku. Okey, bagus bawah. Faril, buka puasa hari ni pukul berapa Faril? 6.50 rasanya. 6.50. Okey. Sempat kot cikgu nak ajar untuk kalkulator cikgu. Bahagian kalkulator. Sampai insyaAllah. InsyaAllah.
Okay, cikgu bagi masa kan. Masa ni cikgu bagi lama sikit. Cikgu bagi 3 minit. 4 minit lah, 4 minit. Okay, bagus. Okay, 2 minit lagi. Wawa dapat buat kata Wawa? Dapat. Okay. Lepas ni cikgu akan bagi satu lagi soalan. Lepas tu kita pakai calculator. Okay, tak apa. Nanti buatlah dalam buku latihan . Cikgu, saya ada Ya. soalan. Kan yang soalan-soalan macam ni ada kemungkinan tak jawapan dia dalam bentuk negatif? Tak ada. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Oh, bagus tu Farid. Cikgu tak pernah lah tengok asas nombor dalam keadaan negatif. Tak ada kot. Cikgu minta maaf kalau cikgu ada tak pernah nampak pula dia dalam keadaan negatif. Asas nombor dia cikgu tak pernah nampak dalam keadaan negatif, tak pernah nampak dia dalam keadaan perpuluhan, tak pernah nampak dia dalam keadaan pecahan. Asas nombor tak ada 3 benda tu. 3 benda tu cikgu tak pernah nampak. Kalau pernah nampak bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu itu akan jadi first time. Cikgu dah ngajar 4 tahun, tak pernah nampak 3 tu. Sebab tu cikgu cakap asas nombor ni adalah bab yang paling senang dalam form 4. Sebab dia tak boleh jadi negatif, tak boleh jadi perpuluhan, tak boleh jadi pecahan. Dia akan tetap dapat integer, dapat nombor bulat tu. Okey. Bagus, good question. Okey, jadi cikgu akan mula buat dekat depan. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat? Boleh ke? Boleh, cikgu. Cikgu nak mula buat? Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang kita nak buat adalah 147 asas 10 nak ditukarkan kepada asas 5. Okey, jadi kamu kena ingatlah dekat sini kita pakai teknik bahagi. Kita pakai lagi sekali teknik bahagi. Okey, jadi teknik bahagi pertama sekali kita tulis satu. Ni kita nak nampakkan dia punya bahagi. Okey, maksudnya 147 nak tukar kepada asas berapa? Asas 5. Kita tulis 5 dekat luar. Kita bahagi tu, kamu kena bahagi jangan cuai. 147 bahagi dengan 5. Dekat sini kita buat 2, ni 10.
14 tolak 10 dapat 4. Bawa turun 7, dekat sini kita dapat 9. Kita dapat 45. 47 tolak 45 kita dapat 2. Yang ni kamu faham je kan kalau cikgu buat macam ni kan? Keperlukan penerangan juga yang ni. Cikgu nak tanya, faham je ke kalau cikgu buat yang ni? Faham cikgu. Basic je. Okey, baik. Okey. 29 masukkan dalam ni. Baki dia tu yang kita nak. Baki dia tu jawapan dia. Habis. Lepas tu buat ni 29. Kita buat sampai kosong. 29 ni pula bahagi dengan 5. 29 bahagi 5. Ni 5. Turun bawah 25. Tolak 29 tolak 25. Kita dapat 4. 5 dekat dalam. Baki dekat luar. Ni 5. Okey. Kemudian dekat sini 5. Maksudnya kita kena bahagi lagi. 5 bahagi 5 dapat 1. 1 kita tarik 5. 5 tolak 5 dapat kosong. Jadi dekat sini kita tulis apa? 1 bagi kosong. Ni jawapan dia. Ini masalah je. Kamu jangan berhenti bila dia 1. Kamu janganlah ingat berhenti bila nombor ni lagi kecil daripada 5. Tak. Kamu berhenti bila? Berhenti bila dia jadi kosong. Jadi bila dia jadi kosong, dekat sini kamu ambil 1 ni, kamu bahagi dengan 5. Jadi tak boleh. Sebab tu dekat sini kita letak kosong. Kosong, 5 darab dengan kosong kan kosong. Jadi dekat sini 1 tolak kosong dapat kosong. 1 tolak kosong dapat 1. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan kosong, baki dia 1. Jawapan dia kita baca daripada bawah ke atas. Kita baca daripada bawah ke atas. Jadi 147 asas 10 kita tukar kepada asas 5, baca daripada bawah. 1 0 4 2 asas 5. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Cikgu ajar ni boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi kita cuba buat lagi satu soalan. Boleh ke semua? Jangan layu-layu ni. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik. Batrisha boleh tak tu Batrisha? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita akan buat satu soalan iaitu kita buat asas 8 pula. Okey. Ini soalan yang terakhir untuk manual. Jadi dekat sini cikgu nak 784 asas 10 tukar kepada asas 8. Jadi cikgu buat juga dekat sebelah. Cikgu nak nampakkan ni siapa yang salah salin pembetulan. Sekejap Okey, masing-masing buat dekat belah bawah tu. 784 asas 10 tukar kepada asas 8. Cikgu buka balik dekat sini takut tak nampak. Takut ada yang salah tadi salin pembetulan. Dia jangan cuai. Satu je nombor kamu cuai kat sini, jawapan kamu akan salah. Percayalah cakap cikgu. Okey, masing-masing boleh follow up lagi tak yang ni? Takut dah layu dah, nak berbuka dah semua. Boleh cikgu. Okey, yang lain nak dengar suara sikit, boleh follow lagi tak? Boleh. Okey.
Izwan, boleh ke Izwan? Boleh cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa lagi. Kalau kita rasa kita punya sifir lemah, kita senaraikan dulu sifir tu. Kita senaraikan dulu sifir tu. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Scarlett boleh buat tak tu Scarlett? Scarlett boleh tu tu? Oh, tengah hantar lagi Okey. Okey semua, jadi cikgu nak proceed kepada soalan ni. Boleh ke semua? Cikgu nak proceed kat soalan ni. Boleh cikgu. Okey. Jadi, bila dia asas 8, kalau kamu rasa lemah, kamu rasa tak dapat buat lagi, tengok kat depan cikgu buat. Kalau dia dalam keadaan asas 8, maksudnya apa? Kamu terus senaraikan sifir 8. Kamu terus senaraikan sifir 8. 8 darab 1, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48. 7 darab 8, cikgu terlupa, 56. Lepas tu 8 darab 8 kita dapat 64. Akhir sekali 8 darab 9 kita dapat 72. Kita senaraikan dulu macam tu. Okey semua, step pertama boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, mantap. Okey, seterusnya dekat sini kita buat 784 bahagi dengan 8. Jadi kamu buat hati-hati, 784 bahagi dengan 8. 8 bahagi 7 tak boleh. Jadi kita ambil 78. 78 kita ambil 9. Ambil 9, kita letak dekat belah bawah 72. 78 tolak 72, 8 tolak 2 dapat 6. Jadi dekat sini kita turun pula 4. 64 kita dapat 8. 8 dengan 8 kita dapat 64. Kita dapat kosong. Walaupun dia tiada baki, kamu tetap bagi tahu dia adalah kosong. Jelas ke semua? Untuk yang tu boleh faham? Boleh.
Okey, baik. Okey, tengok betul-betul contoh ni sebab cikgu akan gunakan contoh ni untuk pakai penjelasan kalkulator. Okey, jadi cikgu akan teruskan. Ambil 98 bahagi pula dengan 8. 8 bahagi 9 kita ambil 1, kita turun. 9 bahagi 8 dapat 1, 8 bawa turun ke bawah kita ambil 2. Dekat sini 18 tolak 16 kita dapat 2. 12 kita letak dekat dalam. 2 kita letak dekat luar, baki dia. Okey. Nombor 2 yang cikgu buat ni. Boleh faham semua yang ni? Jelas? Boleh cikgu. Okey. Ambil 12 pula bahagi dengan 8. 1. 12 tolak 8. 12 tolak 8 kita dapat 4. 1 dekat atas, 4 baki dia dekat belah bawah. Okey. Kemudian yang terakhir tu 8. Silap 8 pula dah. Ambil 1 bahagi dengan 8. Jadi kita dapat 0. 1 tolak 0 dapat 1. Dekat sini kita dapat 0 baki dia 1. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham? Boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi dekat sini 784 asal 10 kamu tekan kalkulator. Silap. Kamu ambil dekat sini sampai ke bawah 1420. 1420 asas 8. Inilah kita punya jawapan. Jelas semua kat sini? Cikgu nak dengar suara kuat sikit. Jelas sampai sini? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Ini cara bahagi manual. Ini cara bahagi manual. Sekarang cikgu nak pakai kalkulator. Cikgu nak masing-masing pegang kalkulator. Cikgu ada masa berapa minit je ni? Cikgu ada masa lebih kurang 17 minit. Sebelum Faril pergi buka puasa, cikgu nak masing-masing pegang kalkulator. Okey, masing-masing dah pegang kalkulator ke belum? Dah cikgu. Okey. Dah cikgu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok cara nak buat. Benda yang sama je. Benda yang sama je. 784 asas 10 cikgu nak tukar kepada asas 8. Jadi bila pakai kalkulator takkanlah kamu nak kena senaraikan sifar 8. Kamu nak tekan kalkulator je pun. Jadi dekat sini masing-masing boleh tengok. Kita mula-mula kita buat macam ni. 784 dengan 8. Okey, yang pertama cikgu nak masing-masing untuk yang pertama, kita ambil 784 bahagi 8. 784 bahagi 8. Masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 98. 98. Bila kamu dapat 98, maksudnya kamu tulis sahaja 98 baki kosong. Dia tak ada baki. Jadi dekat situ kamu tulis sahaja 98. Tak nampak lagi. Ya, tak nampak sebab tak ada baki lagi. Jadi masing-masing kita akan proceed kepada nombor 2. Okey, sekarang nombor 2 ni cikgu nak 98. Ambil 98 ni bahagi dengan 8. 98 bahagi 8 dapat berapa? 12.25. 12.25. 12 ni kamu ambil, kamu tulis dekat belah jawapan. Tapi bila kamu dah ambil 12 dekat sini baki dia kamu dapat 0.25. Jadi ni kan kamu bahagi 8. 0.25 darab 8. 0.25 darab 8 dapat berapa? 2. 2. Jadi dekat sini baki dia adalah 2. Sama je macam tadi. Sama je macam tadi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, ambil 12. Yang seterusnya cikgu buat warna merah. Ambil 12 bahagi dengan 8. Sekarang masing-masing tekan kalkulator. 12 bahagi 8 dapat berapa? 1.5. 1.5. Jadi dekat sini 1 untuk nombor bulat kita tulis dekat belah dalam. Tapi baki dia dekat sini kita dah ambil 1 kan, dia tinggal 0.5. Okey, kan dia bahagi kat sini kita buat darab. 0.5 darab 8 dapat berapa? 4. 4. Jadi kita tulis 4 dekat luar. Nampak? Kita buat sama je, benda yang sama je. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, yang terakhir adalah 1 bahagi dengan 8. 1 bahagi 8. Sekarang bila 1 bahagi 8, cikgu nak masing-masing tekan kalkulator dapat berapa?
Sifar bukan. 0.1. 125. 0.125. Ambil kosong, kita letak dekat belah dalam. Baki dia nak tahu berapa? Ambil titik desimal dia. Desimal dia 0.125 darab dengan 8. 0.125 darab 8 dapat berapa? 1. 1. Itu cara dia. Jadi dekat sini kita ambil daripada bawah pergi ke atas. Jadi dekat sini kita dapat 1420 asas 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Faham. Boleh, Mana Bro. yang senang? Pakai kalkulator ke pakai manual? Manual. Manual. Ada yang cakap pasal manual lah. Siapa yang cakap pasal kalkulator lah. Jadi benda yang sama je. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk lagi satu contoh pakai kalkulator dekat soalan ni. Dekat soalan ni. Soalan yang sama macam tadi. Soalan yang sama. Cikgu buat lebih-lebih sebab cikgu nak tunjuk pula contoh pakai kalkulator. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Betul ke kita akan dapat 1042 dalam kalkulator? Okey, jadi cikgu buat garisan. Kita ambil pakai kalkulator. Sekarang 147 asas 10 nak tukar kepada asas 5. Benda yang sama. Tak ada benda yang berubah. Jadi dekat sini kita ambil 147 asas 5. Okey, ambil kalkulator kamu. Tekan kalkulator 147 bahagi 5. Masing-masing tekan 147 bahagi 5 dapat berapa? 29.4. 29.4. 29 ni kamu tulis dekat sini. Yang baki dia. Baki dia dekat sini kamu ada 0.4. 0.4 kamu darab dengan 5. 0.4 darab 5 dapat berapa? 0.4 darab 5 dapat berapa? 2. Iya. Itulah baki dia. 2. Tak payah kamu nak buat macam ni. Okey. Ambil 29. 29 yang seterusnya 29 bahagi dengan 5. 29 bahagi 5 tekan kalkulator. 29 bahagi 5 dapat berapa? 5.8. 5.8. Nombor bulat dia 5. 5 ni kamu ambil letak dekat belah dalam. 0.8 tu 0.8. Kan dia bahagi 5 kamu buat darab 5. 0.8 darab 5 dapat berapa? 4. Iya, kita akan dapat 4. Itulah baki dia 4. Kemudian dekat sini 5 bahagi 5 kamu tekan kalkulator. 5 bahagi 5 dapat berapa? Confirm lah 1 kan? Okey, jadi dekat sini kamu akan dapat 1. Maksudnya kamu tak nampak titik perpuluhan. Bila tak nampak titik perpuluhan, baki dia kosong. Kat situ cikgu nak kamu nampak. Okey, kemudian yang terakhir 1 bahagi dengan 5. Okey, masing-masing tekan 1 bahagi 5 dapat berapa? 0.2. Okey, kamu akan dapat 0.2. 0 letak dekat belah dalam ni. 0.2 darab dengan 5. 0.2 darab 5 dapat berapa? 1. 1. Baca daripada bawah ke atas 1042 asas 5. Ini cara dia. Ini cara pakai kalkulator. Sejujurnya lah, tak payah nak gebang lah. Pakai kalkulator adalah lagi mudah. Okey. Pakai kalkulator lagi mudah. Tapi cikgu tak boleh terus saja pakai kalkulator. Sebab cikgu nak kamu nampak reason dia. Jadi bila kamu dah betul-betul faham tanpa menggunakan kalkulator, baru kamu boleh nampak dengan menggunakan kalkulator. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Yang lain macam mana? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Cikgu, Ya, nak tanya apa tu? nak minta izin nak keluar cikgu. Nak Okey, berbuka. baik Farid. Doakan cikgu Boleh cikgu, insyaAllah. Doakan cikgu apa macam hari tu? Doa nak dengar sikit doa dia. Jadi handsome. Ya, betul. Okey, Farid. Terima Elok. kasih cikgu. Okey. Okay, bye. Okey Assalamualaikum. semua. Waalaikumsalam. Okey semua macam mana? Jelas ke yang ni cikgu tunjuk kat depan? Jelas cikgu. Jelas. Okey. Kita test power. Kita test power.
Last soalan. Guna kalkulator je. Guna kalkulator je. Okey. Jadi 3, 7, 8 asas 10. Kamu nak tukar kepada asas berapa? Cikgu tanya kamu Okey. Macam inilah. Azim nak tukar asas berapa? 6. Okey, jom kita test asas 6. Okey, masing-masing guna kalkulator. Cuba selesaikan 3, 7, 8 asas 10. Asas 6 dapat berapa jawapan dia? Buat macam tadi Alamak, cikgu tahu kamu tak nampak lah pula. Okey, untuk siapa-siapa yang confused, kita tengok kat depan. Okey, cuba selesaikan. Tengok yang cikgu ajar tu. Rujuk contoh. Tukarkan kepada asas 6. Ni soalan yang terakhir dah. Cikgu bagi masa 3 minit. Lepas tu cikgu terang, lepas tu habis dah kelas kita. Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa. Darab jadi point, baki dia macam mana? Point. Darab jadi point. Macam mana tu? Okey, jadi masing-masing kita akan mula selesaikan soalan ni. Okey, jadi cikgu nak mula buat boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, kita selesaikan macam ni Kita selesaikan. Okey, kita tulis 378 asas 6. Jadi kita kena bahagi dengan 6.
Jadi kita tulis 378 bahagi 6. Okey, cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. 378 bahagi 6 dapat berapa? 63. 63. Ada point? Tak ada point. Maksudnya bila tak ada point, dia punya baki kosong. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, seterusnya 63 bahagi dengan 6. Okey, masing-masing tekan kalkulator. 63 bahagi 6 dapat berapa? Ah, 10.5. 10.5. Jadi dekat sini kita ambil 10 je. Kita ambil 10 je. Yang kita kena darab adalah 0.5 darab 6. Sekarang kita tekan kalkulator 0.5 darab 6 dapat berapa? 3. Jadi kita tulislah 3. Okey, seterusnya ambil 10 bahagi dengan 6. 10 bahagi 6 dapat berapa semua? 1.7. 1.6. Satu point dekat sini kamu ambil macam ni 1.666667 tu macam ni. Ambil satu je, satu letak dekat sini. Kemudian jawapan ni kamu tolak satu. Kamu jangan ubah. Kamu tulis answer tolak satu. Lepas kamu tulis answer tolak satu, kamu akan dapat 0.66666 ni. Jangan ubah. Kamu terus darabkan dia dengan 6. Kamu akan dapat 4. Cuba masing-masing buat. Dapat tak 4? Jangan ubah dia punya titik perpuluhan. Maksudnya apa? Jangan bundarkan jadi 1.7. Jangan bundarkan jadi 1.67. Jangan. Kamu ambil terus 1.6667 tu. Kamu nak ambil tu bila nak tekan kalkulator, kamu wakilkan dia sebagai button answer. Button answer dekat sini ada satu, answer tolak satu. Nanti kamu akan dapat dia punya titik perpuluhan. Sampai situ dulu. Jelas? Dapat ke semua kat situ? Answer tolak satu. Semua tekan answer tolak satu dapat berapa? Dapat tak 0.66666? Dapat. Okey. 0.666. Jangan kacau. Terus tekan darab 6. Terus tekan darab 6. Darab 6. Cuba tekan darab 6. Dapat berapa? 4. Iya, macam itulah cikgu dapat 4. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Sama juga dengan ni. 1 bahagi 6. Masing-masing tekan kalkulator. 1 bahagi 6 dapat berapa? 0.166. 0.16666. Jangan ubah 0.166 tu. Okey, kita ambil dekat sini. Okey, ni kosong. Jadi kita tulis kosong dekat sini. Kita nak dapatkan baki tu. Kan disebabkan dia dah dalam keadaan 0.166. Kita terus ambil yang ni. Kita tekan terus darab 6. Okey, cuba masing-masing tekan darab 6. Dapat berapa? 1. 1. Jadi itu cara dia. Itu adalah cara dia. Jadi dekat sini jawapan dia 1430. 1430 asas 6. Okey. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa dia jadi macam tu? Untuk bahagi 3, 6, 9 distance sentiasa jadi macam tu. Cuba kamu tekan kalkulator 1 bahagi 9. Dapat berapa 1 bahagi 9? Sifar puluhan 1111. Ya, sifar perpuluhan 111. Cuba tekan kalkulator 1 bahagi 6. Dapat berapa 1 bahagi 6? 0.1666. Ya, betul. 0.16667. Okey, jadi dekat sini kita ambil pula 3. 1 bahagi 3 dapat berapa? Sifar puluhan 3. Ya. Jadi apa nasihat cikgu? Bila kamu dalam keadaan sifar ada banyak titik perpuluhan, jangan sesekali kacau dia punya nombor perpuluhan. Kamu terus ambil sebiji. Okey, semua jelas ke? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Jadi cikgu dah sekarang dah pukul 7. Jadi kalau tak faham bagi tahu cikgu, boleh WhatsApp cikgu kalau tak faham. Kalau lepas ni cikgu nak bagi homework based on apa yang kita dah belajar dia. Tak susah pun. Susah ke yang kita belajar hari ni? Cikgu nak tanya, susah ke apa yang kita dah belajar hari ni?
Senang. Tak. Senang je kan? Hazim, susah ke senang Hazim? Oh, senang tu. Senang, senang. Kalau confuse boleh tengok balik rakaman, tak tahu juga, tak dapat juga boleh WhatsApp cikgu. Nanti kita akan buat homework. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk petang ni. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Alright. Buka. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu.